Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Anda bertemankan saya Izu Yusof dan juga rakan tugas. Saya Lina Balavi. Apa khabar anda semua? Terima kasih kerana sudi bersama kami di pagi hari ini untuk bersama-sama belajar, tambah ilmu, dapat inspirasi tentang apa saja yang akan kami kongsikan hari ini. Tapi sebelum tu Lina, suka juga untuk kita mengambil peluang ni mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan kita yang akan keluar ke kawasan masing-masing. Untuk pilihan raya negeri kali ini, saya difahamkan kru daripada Bernama TV akan bergerak hari ini ke negeri masing-masing, dan kepada rakan-rakan media dari agensi lain selamat maju jaya dan sama-sama kita mengharungi PRN ini dengan jayanya. Satu tempoh yang panjang. Cayok. Okey, Izu antara mereka yang akan keluar untuk membuat liputan tentang PRN 6 negeri ini. Dan bercakap tentang PRN dan sebagainya, kita pasti kita akan lari daripada ahli politik membidas sesama mereka. Betul. Dan ada kalau ini berlaku di kalangan rakyat biasa, ia akan menyebabkan masalah daripada segi mental terutamanya. Dan bercakap tentang kesihatan mental ini, baru-baru ini kita ada terdengar tentang seorang abang yang mencekik adiknya sehingga mati akibat tekanan ataupun buli yang berlaku di sekolah. Dan juga beberapa hari selepas itu ada juga kejadian di mana seorang pelajar di Durian Daun didapati terjatuh daripada bangunan sekolah, dan pemeriksaan mendapati kanak-kanak itu ataupun remaja itu sebenarnya telah pun menjalani rawatan psikiatri di Hospital Muar. Dan ini yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Melaka menerusi Jabatan Pendidikan Melaka. Mereka akan memperkasakan lagi penubuhan pasukan khas bagi program pembangunan sasiah anak yang baik lagi cerdik ataupun ABC Melaka untuk menangani masalah buli dan juga kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Dan pasukan itu bertindak untuk mencegah masalah buli dalam kalangan pelajar terutamanya sekolah berasrama. Namun dalam masa yang sama juga mereka akan menggerakkan pasukan untuk memantau tahap keselamatan, tahap kemudahan dan juga kesihatan mental pelajar di sekolah, dan diharapkan ini dapat sedikit sebanyak memberi kesedaran dan orang kata intervensi awal kepada remaja dan kanak-kanak terutamanya mereka yang di sekolah berasrama untuk bersama-sama mengelakkan daripada masalah mental ini terus berleluasa dan juga buli dapat dielakkan. Betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari dulu budaya membuli ini dah lama, tapi kesan dia bukan sahaja kepada mental, tapi juga kesan dia kepada fizikal. Banyak kes-kes yang melibatkan buli ni yang dapat kita lihat kesan akhirnya adalah membawa kepada kematian yang membimbangkan. Jadi kita tak nak anak-anak muda mereka yang baru saja di peringkat sekolah ini dihantar ke sekolah jumana untuk pemulihan dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu dielakkan, dan sama-sama kita sebagai masyarakat memainkan peranan untuk menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang harmoni, berbilang bangsa, dan juga menjaga rakan-rakan kita yang lain supaya mengelakkan buli ini daripada berlaku. Betul, kepedulikan itu penting. Betul. Baik, kita nak lihat apa berita lagi daripada rakan dari bilik berita, dan juga kita saksikan ramalan cuaca untuk hari ini. Saksikan. Selamat dan salam Malaysia Madani, saya Pravina Trisingham, dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Semua agensi dan syarikat konsensi terlibat diminta ambil tindakan segera demi keselamatan pengguna jalan raya susulan kejadian tanah mendap di kilometer 66 lebuh raya Kuala Lumpur ke arah timur dan barat dekat Bentong yang mengakibatkan laluan di lokasi berkenaan terhalang.
Arahan itu dikeluarkan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi setelah mendapat maklumat daripada pegawai terlibat. Beliau difahamkan kejadian berlaku sekitar 8.34 malam. Sehubungan itu, Lebuhraya Pantai Timur meminta supaya pengguna dari arah Kuantan ke Kuala Lumpur keluar di Persimpangan Bentong Timur dan masuk semula ke Persimpangan Bentong Barat, dan pengguna menghala ke arah Kuantan atau Karak dinasihatkan keluar di Persimpangan Bentong Barat dan masuk semula ke Lebuhraya di Persimpangan Bentong Timur. Bagi pengguna dari Kuala Lumpur ke Kuantan pula diarahkan keluar ke Persimpangan Bentong Barat dan masuk semula ke Persimpangan Bentong Timur. Terdahulu tular beberapa video dan gambar di media sosial yang menunjukkan permukaan jalan berlubang besar akibat mendapan tanah di Lebuhraya Kuala Lumpur, Karak. DAP pada Selasa mengumumkan 19 calon termasuk muka baharu yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Pulau Pinang bulan depan dengan timbalan Ketua Menteri Profesor Dr. P. Ramasamy tidak tersenarai. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke yang membuat pengumuman itu memaklumkan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow dan pengerusi DAP Lim Guan Eng akan mempertahankan kerusi masing-masing iaitu di Dewan Undangan Negeri Padang Kota dan Air Putih. Pencalonan muka baharu ini sekaligus menyaksikan beberapa penyandang termasuk bekas ahli Majlis Mesyuarat Negeri digugurkan. Antara penyandang yang bakal mempertahankan kerusi masing-masing termasuk Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bekas ahli Majlis Mesyuarat Negeri Zairil Khair Johari dan Jagdeep Singh Dio, serta Guan Eng, Heng Lee Lee, Heng Moi Lai, Teh Lai Heng, Lim Siu Kim, Ong Ah Tiong dan Joseph Eng Sun Siang. Manakala penyandang Pengkalan Kota Goi Zi Sen dan penyandang Bukit Bendera Wong Hon Wai masing-masing dicalonkan semula untuk kerusi Padang Lalang dan Paya Terubung. Saya nak sekali lagi menyeru supaya semua jentera dan juga kekuatan parti disatukan supaya kita mempunyai satu kekuatan untuk berdepan dengan sebarang cabaran dalam pilihan raya negeri ini dan pastikan DAP kekal dengan rekod bersih. 19 kerusi, kita deliver 19 kerusi. Misi kita ialah untuk mengekalkan sekurang-kurangnya Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Negeri Sembilan, dan sekiranya boleh tambah lagi 1 atau 2 kerajaan negeri. Selain calon di Pulau Pinang, Anthony turut mengumumkan 2 calon DAP yang akan bertanding di Kedah. Kerajaan sedang meneliti syur untuk mewartakan pingat khidmat khusus anggota penyelamat yang terlibat dalam misi kemanusiaan sebagai pingat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, cadangan itu kini dalam proses semakan oleh bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sebelum dimuktamadkan. Selepas ini pingat itu digezet, dinaik taraf dan penganugerahan itu saya fikir lebih besar daripada sekadar Yang Berhormat Menteri yang menyampaikan. Namun sebenarnya tujuannya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengarahkan agar segera diserahkan pingat ini kerana kita tidak mahu melewat-lewatkan proses. Biarlah proses itu berjalan, biarlah digezetkan dan kemudian pingat itu dinaikkan tarafnya. Menurutnya ketika ini syur berkenaan sedang melalui proses untuk dimuktamadkan dan sejurus selesai ia akan menjadi pingat persekutuan. Pingat persekutuan itu memberi pengiktirafan kepada anggota kerajaan khususnya badan beruniform yang akan terlibat dalam misi kemanusiaan serta operasi mencari dan menyelamat yang ditetapkan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Februari lepas mencadangkan supaya semua petugas pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART yang berkhidmat dalam misi menyelamat mangsa gempa bumi Turkiye dan Syria diberikan allowance khas, sijil penghargaan serta pingat khidmat khusus sebagai menghargai pengorbanan serta komitmen petugas terlibat.
Dengan apa itu, sekian dari Bilik Berita bersiaran bersama saya Pravina Tersinggam. Selamat dan salam Malaysia Madani. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Tahukah anda bahawa setiap tahun dianggarkan lebih daripada 236,000 dilaporkan lemas, dan ini menjadikan bahawa kejadian lemas sebagai salah satu ancaman kematian di dunia yang membimbangkan. Oleh itu, digazetkan bahawa ataupun diwartakan setiap 26 Julai sebagai satu tarikh peringatan sebagai World Drowning Prevention Day 2023 ataupun Hari Pencegahan Lemas Sedunia 2023. Dan hari ini kita nak bercakap soal Hari Pencegahan Lemas Sedunia ini. Kita ada dua orang tetamu di set kita. Yang pertama kita perkenalkan di sebelah paling kanan sekali berbaju putih, iaitu Komandan Maritim Dr. Suzana Razali Chan. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Di sebelahnya juga iaitu Dr. Rahayu Tasnim selaku pengasas Projek Life Aquatic Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia, Jepun, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Apa khabar, Dr. Rahayu? Khabar baik, Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dengan Dr. Suzana dulu. Sebagai Ketua Cawangan Bantuan Bencana Bahagian Cari Alamat dan Bantuan Bencana Agensi APMM sendiri, mungkin Dr. boleh kongsikan sebenarnya berdasarkan pengalaman dalam operasi mencari dan cari lamat ni, bagaimana situasi kes lemas di Malaysia ni? Sebab kalau kita tengok rekod tadi 236,000 di Malaysia setiap tahun, macam mana angka dia? Baiklah, terima kasih Izu, Herlina. Terutama sekali ingin saya ucapkan terima kasih kepada APMM kerana sudi menerima APMM hari ini dalam surat Apa Khabar Malaysia. Jadi berbalik kepada soalan Izu tadi, bagaimana keadaan situasi lemas? Saya akan menjawab dari konteks lemas di laut, ya. Okey, setelah APMM ataupun Maritim Malaysia lah mengambil alih tugas peneraju operasi mencari dan menyelamat maritim daripada Jabatan Laut pada 6 Jun 2006, APMM telah koordinasikan hampir 3,000 insiden cari lamat di Malaysia. Setiap tahun? 3,000 sejak kita ambil alih dulu. Purata setiap tahun lebih kurang 270 kes setahun. Jadi daripada 270 kes tu, saya bagi contoh tahun 2023 sahaja, hampir 30 kes lemas. Jadi lemas ni kita kategorikan kepada dua. Satu, lemas yang dia jatuh daripada bot di laut, dia jatuh dan dia mati kerana lemas. Yang kedua ialah lemas di pantai-pantai peranginan ataupun pulau-pulau yang mereka pergi bercuti. So dua kategori ini menjumlahkan hampir 30 kes saja pada tahun ini. Okey. Kepada Dr. Rahayu, kita nak menyebut Projek Life Aquatic. Mungkin doktor boleh terangkan serba sedikit mengenai Projek Life Aquatic sempena dengan Hari Pencegahan Lemas Sedunia 2023 ini. Baik, terima kasih Izu. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Sebelum tu ya, saya nak tanya Izu dengan Herlina dulu ya. Boleh tak tunjukkan saya tinggi mana 3 cm dengan jari? 3 Anggarkan. 3, okey. Lebih kurang. Okay. Saya copy paste. Copy paste. Okey, 3 cm adalah setinggi ini. Okey. Tebal tu. Okey. Kenapa saya tunjuk? Sebabkan ramai yang tak tahu definisi atau takrifan lemas oleh WHO, World Health Organization. Lemas, mati lemas. Mati lemas boleh berlaku dalam air yang bertakung setinggi hanya sedalam 3 cm. Okey, ini kalau nak tahu bagaimana, kita boleh kena ada sesi lain lah lepas ni. Tapi secara ringkasnya, kenapa 3? Mungkin Izu dan Herlina mungkin terfikir macam impossible. 3 cm boleh mati lemas. Pernah berlaku pada rakan baik kepada rakan saya, arwah. Okay. Jatuh motor, tepi jalan di Kuala Lumpur ni, di Malaysia. Unconscious, badan tak dapat gerak dan kebetulan ditakdirkan jatuh dalam lopak air 3 cm. Okay. Beliau tak dapat menggerakkan badan. That means hidung, kenapa 3 cm takrifan oleh WHO? Disebabkan kemancongan hidung. Okey. We cannot breathe, betul tak? Kita tak boleh nafas. Kalau mulut dah tertutup dan badan tak boleh bergerak, ya, kita hanya boleh kontrol nafas melalui hidung. So, apatah lagi Izu dan Herlina di air yang dalam. Jadi konteks Projek Life Aquatic ni adalah untuk memberi kesedaran, memberi support ya
untuk United Nations, sebab World Drowning Prevention Day ini diisytiharkan oleh United Nations PBB dan dipertanggungjawabkan oleh WHO untuk memberi kesedaran kepada pentingnya sangat sebelum Izu dengan Herlinda melibatkan diri dengan mana-mana aktiviti akuatik, snorkeling, contoh, kayak, surfing, berlayar, memancing, even mungkin Komander Doktor akan jelaskan lebih lanjut lagi, sebelum mendaftar diri dalam kelas renang, contohnya, jom sama-sama belajar water survival skill. Itu dia basis kepada 5 critical skill yang dibawa oleh WHO untuk menyokong hari pencegahan lemas sedunia ini. Izu, sedikit. Doktor, saya nak tahu juga, kalau mereka yang tak tahu belajar berenang, mereka boleh pergi kelas. Tapi akan ada satu sikap ego lah, orang kata, dalam mereka yang pandai berenang, beranggapan bahawa kalau dia terjadi apa-apa dekat tengah laut lah, dia boleh selamat. So adakah itu sebenarnya memberi jaminan bahawa mereka yang pandai berenang selamat daripada ancaman lemas ni? Soalan yang sangat wow, Izu. Okey, dalam konteks yang berbeza, saya bukan hanya mengajar mereka yang memang zero, tak ada skill berenang langsung dan pernah lemas. Okey, tapi kita lihat ada satu konteks mentality, di mana ego atau terlebih yakin, overconfidence. Baru-baru ini rakan saya telah merentas Selat Redang. Kalau boleh Google penhentian Channel Swim, Tuan Rizwan Rahim, solo swimmer 38 km 20 jam. Beliau masuk dalam program saya sebelum tu dan saya terkejut. Kenapa Tuan Rizwan join program ni? Okay. Beliau mengatakan kerisauan beliau kepada kelompok perenang yang hebat ni yang boleh berenang laju, atlet non-stop, kan, 5 km, 10 km, 30 km, tetapi mungkin lupa apa perlu dilakukan jika cramp tengah laut seorang, jika panic attack, anxiety attack seorang di laut, contoh, atau di tasik atau di sungai. So menjawab pada persoalan Izu, tidak dijamin sama sekali. Perenang yang hebat mungkin, atau nelayan, mungkin Komander Doktor akan perjelaskan nanti, mungkin mereka yang selalu di laut berfikir bahawa mereka yakin boleh selamat bila dalam darurat, dalam kecemasan. So tidak dijamin sama sekali. Tidak dijamin sama sekali. Doktor, kita nak bercakap tentang perairan terbuka, nelayan, pemancing dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka? Keadaan mereka, okey. Saya skopkan di Malaysia dulu, boleh? Okey, kita lihat komuniti maritim ni luas. Okay, bermula daripada golongan nelayan, pemancing, macam Dr. Rohari beritahu tadi. Termasuklah komuniti pesisir pantai juga merupakan komuniti maritim. Okay, kita consider that as komuniti maritim lah. Okey, mereka ni memang sebahagian besar telah mempunyai kemahiran untuk berenang dengan baik. Sebab mereka telah dididik daripada kecil untuk mahirlah berenang ni. Tapi bagi pelaut lain yang berada ataupun bertugas di kapal sebagai seafarer, mereka sepatutnya telah mempunyai kompetensi untuk berenang. Dan memang adalah kompetensi itu. Jadi di Malaysia ni, kebanyakan kes lemas ni adalah kategori nelayan. Okay, biasalah macam kita sebut tadi, ego. Okay, bila kita tanya dia, kenapa tak pakai life jacket? So mereka mengatakan rimas. Susah nak buat kerja, pakai life jacket. Mereka beranggapan, oh tak apa, saya dah 50 tahun nelayan dah. Kalau jatuh, saya boleh berenang. Okay, tapi mereka tidak fikirkan keselamatan mereka sekiranya mereka terjatuh dan tidak ada sesiapa perasan, without life jacket, adakah kita boleh hidup? Satu persoalan. Okay. Kes nyata, memang apa yang kami hadapi bila dia terjatuh, within beberapa minit, memang dia akan lemas dan matilah. Jadi kat sini isu attitude ataupun sikap begini bukan sahaja di Malaysia, tetapi turut diperbincangkan di Pertubuhan Maritim Antarabangsa atau lebih dikenali sebagai International Maritime Organization, IMO, yang beribu pejabat di London. Di negara barat sekalipun, Sweden dan sebelah-sebelah sana lah, mereka mengalami masalah yang sama dengan golongan nelayan ini. Jadi menjadi tanggungjawab APMM untuk educate golongan nelayan lah khususnya, untuk mengubah sikap, pandang lebih ke hadapan, bagaimana untuk menerapkan keprihatinan untuk menjaga keselamatan diri semasa keluar ke laut.
So dekat situ kita nampak skop APMM ni bukan sahaja menjaga keselamatan perairan negara, tetapi juga memberi pendidikan kepada masyarakat supaya menjaga keselamatan diri supaya tidak lemas. Okey, Dr. Rahayu, kita nak tahu juga berkaitan dengan projek Life Aquatic ni, mungkin boleh kongsikan secara sedikit bagaimana menyentuh berkaitan water confident. So macam mana projek Life Aquatic ni boleh memberi keyakinan water confident kepada masyarakat yang menyertai? Baik, saya nak cerita juga satu cerita benar. Berlaku 2011 tsunami Jepun di daerah Miyagi. Okay, saya pendekkan cerita. Okay, ada satu konsep Utemate. Sebab saya daripada Malaysia Japan International Institute of Technology, kami membawa konsep Utemate ni float and follow. Apung dan ikut. Okey, senang, mudah. Apung dan ikut. Okey, terjadi cerita yang sangat historik, yang sangat bersejarah. 2011, sebuah sekolah tsunami, okey, di daerah Miyagi. Ramai ni pelajar dalam satu dewan besar. Cikgu sukan ada 2-3 orang, tak silap saya. Air naik satu dewan. Tak cecah kaki. Okey. Gurunya jerit, okey, itu mati. Semua float. Beberapa jam kemudian penyelamat datang, semua masih lagi float dan semua masih selamat. So, berbalik semula pada soalan Izzul. Kami di Projek Life Aquatic, tiap-tiap Isnin kami akan anjurkan program Swim and Survive Malaysia di Pusat Akuatik Darul Ihsan Shah Alam. Di samping itu, banyak juga program open water seperti di video. Survival skill. Kami tak ajar berenang. Jika Izu dengan Helena tanya saya, adakah kami kelas renang? No. Kami bukan kelas renang. Sebelum Izu dengan Helena masuk ke kelas renang, sebelum bercuti ke mana-mana, snorkeling ke mana ke, di tepi pantai Terbekelah, di tepi sungai pun perlu ada water survival skill. So itu kami, Izu, secara ringkasnya. Dan kami keberhasilan daripada konsep-konsep yang dibawa oleh Jepun dan kebanyakan negara maju dalam konteks water safety dan juga water survival. Sedikit lah. Dibawa, diaplikasikan di Malaysia. Okey, kita ada beberapa bahan di set kita ni. Mungkin boleh terangkan apakah dia dan bagaimana dia berfungsi? Okey, secara 30 saat. Okey, saya tak boleh nak tunjuk sangat. Okay, contoh, ramai rakyat Malaysia tak tahu jika kita tak, macam Komander Doktor kata tadi, kita jatuh daripada jetty, daripada boat, tak ada life jacket. Kalau ada pun, orang kita tak tahu bagaimana untuk mengapungkan diri dengan life jacket. Jika tak ada, lagilah. Okay, air dalam. Jadi kalau kita nampak ada alat-alat di sekeliling kita, dalam air atau di sekeliling di tepi darat yang boleh dicapai, ada cara-cara yang kita boleh gunakan untuk mati, untuk float, untuk follow. Perkara asas ni tidak diajar langsung di sekolah pun. So ini yang kami rasa basic. Okay, jika tak ada apa-apa pada badan, tidak ada floating device, okay, bagaimana kita menggunakan barang-barang apa yang ada di sekeliling untuk kita float dan hidup, kekal hidup. So, Dr. Kita persoalan dia, mampukah botol air yang kecil besar tapi air itu sikit dan bola ini ramai bertanya begitu. So kena join program kami untuk experience sebab memang mampu. Okey, ada teknik dia lah. Boleh masuk dalam baju, boleh peluk macam ni, boleh pegang ke depan. Okey, mampu, cuma di air yang dalam, masalahnya adalah mentaliti. Kita takut. Bila kita tak yakin dan tak tahu apa nak buat, kita tak yakin. Dan bila kita tak yakin, kita akan takut. So itu dia projek Life Aquatic ini ingin meyakinkan dengan apa yang perlu dibuat jika hampir lemas. Okay? So Helena dengan Izu kena datanglah Aquatic Shah Alam. Nak mengubah skeptikal tu kena datang. Kalau tengok macam boleh ke ni 50-50 ni. Okey, secara ringkas Dr. Suzana, bagaimana APMM menjalankan kempen-kempen mendidik orang ramai supaya mencegah lemas daripada terus meluas? Okey. Maritim Malaysia kita ada menganjurkan pelbagai program. Kita kategorikan sebagai program pencegahan berlaku kecemasan lah ataupun preventive SAR. Kita panggil dia preventive SAR programs. So dia ada 3 peringkat. Yang pertama engagement, kedua awareness, ketiga education. Okay, kita melalui 3 peringkat ni untuk mendekati masyarakat. First kita ada engagement dengan mereka lah. Jadi untuk makluman, Maritim Malaysia target kita adalah sebanyak 12 kali preventive SAR di setiap zon maritim dan maritim negeri, menjadikan jumlah 324 program setahun. Hampir setiap hari lah kiranya ada kan, 324. Okey. Selain daripada itu, pada tahun 2021, kita telah isytiharkan 6 Jun
sebagai Hari Kesedaran Keselamatan Maritim, HKKM. So, di mana kita mendidik setiap lapisan masyarakat bermula daripada kanak-kanak sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, IPT dan juga golongan dewasa. Okay, kita akan adakan program pada 6 Jun serentak di seluruh Malaysia untuk educate masyarakat. Tak kira lah you siapa. You sekolah kat Putrajaya ke, you tetap kena tahu benda ni. Bukan you sekolah kat Kuala Terengganu baru you kena pandai. Okay, kita tidak target kepada pesisir pantai saja, tetapi kita target kepada seluruh masyarakat di Malaysia. So, pelbagai program kita laksanakan. Kalau kanak-kanak ni kita tengok kan, dia lebih minat mewarna. Jadi kita akan suruh dia mewarna, katakanlah orang pakai life jacket. Jadi dia akan tahu, dia akan tanya, ni apa ni? So, kita pergi ke sekolah, kita beri ceramah, kita ajar dia teknik untuk memakai life jacket, kepentingan life jacket. Dan ibu bapa memang aware lah bila anak dia join program ni, dia akan balik, dia bercerita. Dia akan bercerita. Jadi sama juga dengan komuniti pesisir pantai. Kita target student di IPT, okay? Kita pergi ke mana-mana universiti, kita berikan taklimat dan mereka ni akan bawa balik kerana kebanyakannya merupakan anak kepada nelayan. Di situlah peranan APMM. So, nampak dekat situ kesinambungannya APMM dan juga projek Life Aquatic Program ni. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua orang tetamu kita, Dr. Rahayu Tasnim dan juga Komandan Maritim Dr. Sazana Razali Chan atas perkongsian mengenai Hari Pencegahan Lemas Sedunia 2023. Bersediakah kita Malaysia? Jadi dengan kedua-dua agensi ini bergerak seiring, maka insyaAllah akan dapat kita kurangkan kadar kes lemas di negara kita. So, anda semua jangan jadi statistik. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami lagi. Dan kalau anda pengguna di Malaysia, pastinya anda pernah mendengar Ops Catut, Ops Pasar, Ops Samar, Ops Kesan. Ini adalah orang kata penguatkuasaan yang dilakukan oleh jabatan oleh KPDN. Yes, KPDN misalnya. Dan untuk itu kita nak berbincang tentang Ops Catut 2023 bersama dengan tetamu di studio kita. Ada yang berusaha Tuan Samsul Nizam bin Khalil, Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Baik, terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami. Okey, dan kita mulakan sesi kita dengan apa itu Ops Catut 2023. Namanya pihak KPDN mengucapkan terima kasih kepada Bernama TV lah kerana berjemput. KPDN berkongsi berhubung dengan perkara ini dan terima kasihlah Haslina dengan Cik Izu program ini, dan untuk makluman sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab untuk menjaga ekosistem perniagaan yang kondusif dan juga bagi menentukan ataupun menjamin kestabilan harga, seterusnya membantu kos sara hidup rakyat di negara kita. KPDN melalui bahagian penguatkuasa telah melaksanakan beberapa operasi bagi menentukan tidak berlakunya ataupun bagi membuat pemantauan terhadap mana-mana pihak yang melakukan tindakan manipulasi harga, termasuklah membuat pencatutan ataupun mencatut ini bermaksud membuat keuntungan tinggi yang tidak munasabah di bawah mana ditetapkan di bawah Seksyen 14 Seksyen 2 Akta Kawalan Harga yang tahun 2011. Jadi Ops Catut ini adalah salah satu tindakan proaktif kementerian untuk memantau dan aktiviti peningkatan harga dan juga peningkatan keuntungan barangan. Dan kita di sana kita akan lakukan seperti mana yang Cik Haslina bagi tahu tadi, Ops Kesan pun ada, Ops Pasar pun ada. Dan Ops Catut ini lebih kepada untuk kita melihat sama ada berlaku kenaikan pencatut pengenalan untung tidak munasabah. Dan maklumkan bahawa kenaikan harga tidak semestinya mencatut. Jadi itu yang kita perlu membuat siasatan melalui tindakan-tindakan ataupun prosedur-prosedur berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan di bawah undang-undang, di bawah peraturan kawalan harga menentukan keuntungan tidak munasabah 2018. Kalau kita melihat statistiknya Tuan untuk Ops Catut ni, setiap tahun
ada peningkatan ataupun penurunan kes untuk Ops Catut ni? Ya, dia kalau dari segi catut ni sebenarnya, kita dia ada untuk Ops Catut ni terdapat beberapa kategori sebenarnya. Di mana Ops Catut 2023 ni memfokus kepada kita buat pakaian sekolah, back to school, lepas tu bahan-bahan bakery untuk hari raya bahasa baru ni, dan kini khusus tebung bayi, untuk kanak-kanak. Dan juga walau bagaimanapun barang-barang lain untuk yang berlaku dengan peningkatan harga yang berterusan ni, kita pantau. Dan sekiranya berlaku peningkatan harga yang berterusan, so kita akan tindakan proaktif untuk kita menyerahkan notis bertulis kepada mereka untuk mereka memberi kita dapatkan maklumat kenapa berlakunya peningkatan harga ini, adakah disebabkan oleh kos dan juga harga jualan mereka. So di sini kita akan buat siasatan. Siasatan itu bagaimana? Apa faktor-faktor? Ya, jadi untuk ini siasatan kita buat ini ialah kita akan pertamanya kita akan mengeluarkan satu notis. Dipanggil notis notis pengesahan maklumat bertulis NPMB. Notis awal ini kita bagi selama 4 hari kepada peniaga tu. Dan semua rantaian termasuk penghilang, pemborong, pengeluar, pengimport semua. Termasuk peruncit. Jadi tak boleh nak katakan bahawa tindakan patutan terhadap peniaga kecil saja tidak. Di setiap rantaian bekalan itu sekiranya terdapat kenaikan harga, KPDN akan pergi membuat siasatan. Jadi maksudnya kita akan siasatan secara menyeluruh dan kita boleh pergi kepada mana saja bagi barangan dan perkhidmatan yang tertentu yang dikatakan telah berlaku kenaikan harga itu. Sebab kita setiap aduan kenaikan harga, kalau kita lihat baru-baru ni kan, itulah macam-macam. Ikan sardin naik harga lah daripada berapa ringgit. Itu semua dalam kita punya pemantauan kita. Dan sekiranya benar berlakunya pencajutan ataupun pengalaman untuk tidak masalah, KPDN akan mengambil tindakan. Sebab inilah tindakan-tindakan yang dikatakan bahawa KPDN adalah kementerian bertanggungjawab untuk memastikan bahawa bukan tidak boleh menaikkan harga, tetapi perlulah memastikan bahawa tidak berlaku penggunaan untuk tidak munasabah tadi, atau kesalahan mencatut dalam istilah undang-undang. Tapi kalau kenaikan harga ni yang paling tak boleh kita kawal adalah barangan basah seperti barangan dapur dan sebagainya. Kadang-kadang hari ini kita tengok harga lain, esok harga lain, lusa harga lain, minggu depan harga lain. Jadi bagaimana pengawasan dari segi Ops Catut ni melihat kenaikan harga tu bahawa okey, ini kita kena ambil tindakan. So macam mana kita nak kena pasti harga tu, harga. Saya tadi beritahu bermula dengan prosedur. Bagaimana kita nak melakukan pemeriksaan tadi. Pertamanya kita akan keluarkan notis NPMB tadi, notis pembentukan maklumat tulis tadi. Kita bagi 4 hari. Dan apabila kita menganalisa dan didapati terdapat elemen pengambilan untung, kenaikan patus keuntungan melebihi keuntungan asas, sama ada markup atau margin tadi. Jadi kita barulah akan dikeluarkan satu lagi notis bertulis di bawah section 21 tadi untuk mendapatkan maklumat lebih detail berhubung dengan kos dan punca kenaikan dan sebagainya, supaya kita untuk trigger siasatan di bawah section 14 section 1 atau kalau interpretasi itu tu mencatut. Jadi maksudnya sama ada dia barang basah ataupun tidak, Cik Izu, kita boleh siasat. Prosedurnya adalah kita akan memulakan notis kepada mereka, sebab kita faham barang basah ni dia akan ada berlaku turun naik. Cumanya turun naik itu sebab saya bagi tahu tadi ialah kenaikan harga yang berterusan. Mana kata berterusan, mana kata hari ini naik, besok naik, 2-3 hari naik, dia tak turun dah. So itu trigger untuk kita memulakan siasatan. Kalau dia turun naik, hari ini naik, esok turun, itu tak boleh. Sebab apa? Dalam situasi kita tadi, sebab kita tahu tadi, kenaikan harga tidak semestinya mencatut. Tapi kenaikan harga yang berterusan itu adalah trigger untuk kita memulakan siasatan di bawah pencatutan. Ini yang kita nak fahamkan. Dan dalam kita memahami Ops Catut ini, ada juga Ops Samar. Apa persamaan dan perbezaan antara kedua-dua? Ops Samar ni kita mulakan apabila kerajaan mula membuka ekonomi dan juga perniagaan, fully economy open, supaya selepas daripada pasal pandemik tu kan, kerajaan nak bagi perkembangan ekonomi kita kan, selepas 2 tahun kita lockdown sebab PKP sebagainya. Dan oleh itu perniagaan telah mula buka,
ramai telah mulut dan banyak pihak lah, dan ketika itu kita mula terima aduan yang banyak. Dan di dalam Opsama ni adalah satu di mana kita dapati bahawa terdapat peniaga-peniaga, aduan-aduan daripada peniaga-peniaga terutamanya di kawasan-kawasan tertentu. Apabila penguasa pergi, dia pakai uniform, dia letak tanda harga contoh. Tanda harga lain. Tapi bila dia balik, dia akan letak harga yang lain. Itu dan ada kadang-kadang penguasa pun juga bila penguasa balik, itu aduan yang kita terima. Oleh itu kita mengambil pendekatan bahawa bagi kes-kes yang begini, situasi yang begini, kita laksanakan Opsama 2021. Opsama 2021 ni hingga sekini kita dah mengambil tindakan terhadap 266 premis, dan juga melibatkan nilai kapal lebih 40,000. Dan kita bukan nak bertindakan sangat, tetapi lebih untuk memberi pematuhan kepada peniaga supaya mereka ini mematuhi undang-undang. Dan mereka janganlah memainkan pengguna. Di mana bila penguasa datang, bila penguasa tak balik, mereka terus tidak melanggar undang-undang perniagaan lah, ataupun undang-undang dikuasakan oleh KPDN SCP. Jadi itulah mesej kita bahawa kita memastikan pematuhan, dan kita KPDN ada mempunyai berbagai cara untuk kita membuat untuk kita membuat pemantauan, membuat bagi memastikan bahawa pencegahan itu penting untuk memastikan tidak berlaku peniaga-peniaga yang memanipulasi pengguna sebagainya. Okey, Tuan Samsul, kalau mereka yang didapati bersalah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencetutan 2019, apa tindakan yang boleh dikenakan kepada mereka? Okey, bagi di bawah Seksyen 14 Seksyen 1 ataupun lagi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencetutan tadi, sekiranya premis berikut tersebut merupakan sebuah perbadanan atau syarikat, boleh didenda tidak melebihi RM500,000. Wow. Manakala bagi individu pula boleh denda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara untuk kesalahan mencatut tadi. Okey. Alright, Tuan, saya nak tanya juga daripada segi penguatkuasaan, sekiranya satu laporan itu dihantar melalui WhatsApp misalnya, bagaimana ia diambil tindakan oleh KPDN HEP, dan adakah feedback itu akan diberikan kembali kepada pengadu itu? Ya, sebab dalam sistem e-aduan kita sama ada hari ini kita ada aduan suri secara QR code. Okey. Untuk wanita-wanita dia boleh dia akan scan QR code, dia akan masuk dalam sistem. Okey. Dengan syarat mereka memberi maklumat lah dalam. Okey. Lagi satu, ada 2 aduan melalui WhatsApp, ada 2 nombor WhatsApp. Okey. So walau macam aduan yang mereka buat pun, semuanya akan masuk dalam sistem e-aduan. Okey. So dalam sistem aduan dia akan generate. Semuanya kalau kalau ada sistem easy adu tu, lagi satu lagi lah, maksudnya dia akan direct kepada handphone pengadu tu tadi. Dia akan dapat. So ada berbagai kaedah di mana apa cara you buat pun, aduan pun mereka akan dapat maklumat itu. Dengan syarat memasukkan email lah, dia akan dapat, dia akan alert, aduan dia telah selesai, apa tindakan telah diambil. So inilah tindakan-tindakan di mana mereka boleh dapat maklumat itu sekiranya dengan apa cara yang mereka buat. Aduan melalui kaedah-kaedah telah ditetapkan. Secara ringkasnya, berapa lama tindakan akan dibuat bermulanya daripada proses pengaduan dihantar, kemudian proses risikan, tindakan dan juga akhirnya kepada hukuman? Saya bagi contoh senario lah, kalau tak ada tanda harga dipaparkan. Okey. Setiap hari KPDN kalau ikutkan berdasarkan kepada kita punya SOP kita, 14 hari siasatan, Tapi untuk harga dan bekalan melalui WhatsApp dan sebagainya, tempoh masa siasatan adalah dalam masa 24 jam. Masa 24 jam tu maksudnya kita akan respon dan untuk kita akan pergi siasatan. Siasatan tu boleh jadi selesai, boleh jadi kita akan perlu pergi siasatan lanjut. Macam tenaga, ada orang yang simple tu kita pergi. Sebab harga dan bekalan penting. Sebab kita laksanakan ini masa PKP dulu. Masa PKP dulu kita isu dua yang kita masalah utama, iaitu bekalan di mana orang tak boleh keluar, premis terhad. Jadi kita perlu memastikan bekalan di mana-mana sentiasa ada. So, jadi itulah asalnya kepada bagaimana harga dan bekalan itu menjadi prioriti kepada kementerian untuk address isu rakyat ni, untuk membantu kos isu rakyat. Jadi oleh itu kita bekalan harga dalam masa 24 jam. Hari ini dia masuk, besok kita akan ada dengan kesihatan dan dah bagi maklumat kepada pengguna itu. Sama ada kita boleh selesaikan ataupun kita perlu buat siasatan lanjut. Itu yang kita perlu buat. Contoh aduan gula baru ni kan, memang dalam masa 24 jam. Okey, pantas. So kita perlu pantas, dan arwah mantan menteri kita pun memang itulah
yang menjadi dia punya kualiti keutamaan dia supaya respon pada aduan perkembangan bekalan dan juga harga ini. Ya. Dengan segera. Baik, itu dia. 24 jam dan juga 14 hari. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Nizam, Tuan Samsul Nizam Khalil selaku Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Operasi KPDN atas perkongsian mengenai Ops 1 2023 dan juga Ops Sama. Terima kasih kita ucapkan. Kita nak berehat seketika. Kita ada satu lagi berkaitan dengan persembahan dunia. Tapi apakah dia? Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Baik, terima kasih kesertaan anda bersama Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap pasal lemas. Baru je tadi kita dah bercakap soal Ops 1 dan juga Ops Sama. Dan sekarang ini kita dah beralih kepada program sedunia yang melibatkan Kejohanan Seni Persembahan Dunia 2023. Dan kita ada dua orang tetamu hari ini. Helena, sila kenalkan. Betul, di sebelah saya kita ada Encik Romli Bidin, Pengarah Urusan Madme Management. Dan juga kita ada Datuk Dania Abdul Wahab, Duta Muhibah World Star Madme Management dan juga Wakil Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Dan betul sebutan dia Madme. Betul. Okey. Dan secara ringkas mungkin Encik Romli boleh berikan tentang peranan, fungsi inisiatif Madme Management ini dalam menjayakan orang kata WCOPA 2023 ini, World Championship of Performing Arts. Kami dah bawa pasukan Malaysia ke kami panggil WCOPA ajalah, Chopong, sejak 2005. Jadi ini merupakan satu-satunya peluang bagi karyawan kita untuk menonjolkan bakat mereka di Hollywood. Because tak ada lagi acara yang dapat orang biasa-biasa atau karyawan berpeluang untuk menonjolkan diri mereka. Jadi di sini ramai, lebih kurang 200 producer, penerbit, semua daripada Hollywood, Nashville dan New York berkumpul di sini untuk melihat karyawan-karyawan sedunia. Jadi inilah satu-satunya peluang untuk mereka ialah menyelah dan mengembangkan kejayaan mereka di peringkat antarabangsa. Kita beralih kepada Datuk Dania, menyebut berkaitan dengan kejohanan antarabangsa ni. Sudah pastinya ia satu beban yang agak berat kerana memandangkan Datuk juga wakil Malaysia. Mungkin boleh terangkan apa persiapan setakat ni yang Datuk dah buat untuk kejohanan persembahan dunia ni? Assalamualaikum, terima kasih. Persiapannya memang agak krusial kerana sebagai tim Malaysia, salah seorang wakil dalam bidang peragaan, ia melibatkan mental dan fizikal. Dia dari segi bila kita panggil fizikal dan mental tu, kita punya kekuatan mental tu kena kuat. Preparation dari segi pakaian, of course kita punya heels kan, modeling, and then the way we walk, and then not only that, nanti dia ada satu acara di mana spokesmodel yang di mana kita akan Encik Romli diberi beberapa minit untuk bercakap tentang apa sahaja yang kita nak katakan, at the same time you model it. Jadi persiapan yang memang agak adventurous. Dan kerana ini adalah peringkat dunia, di mana saya akan compete bersama 70 negara seluruh dunia, ya, Encik Romli. Dia kita panggil Olympic talent. Yes. Soalan cuma sikit, Datuk. Apakah perkara yang akan diperkatakan nanti masa di atas pentas? Perkara yang diperkatakan, I'm so excited kerana saya adalah pelajar PhD UiTM. Mereka juga menjadi kita panggil penaja terhadap pakaian saya untuk cultural dan juga kepada the upcycling materials. Jadi untuk sports model saya akan ketengahkan tentang sustainability, the environmental, because as the ambassador for the environmental di UiTM Alam Sekitar, memang saya akan bercakap tentang upcycling materials recycle yang digunakan untuk accessories. Because di UiTM the VC Prof Rozia, beliau memang menekankan the sustainability development goal and the ESG at this moment. Fashion, the industry and the modelling is part of the circular economy. Itulah yang saya akan katakan nanti. So, saya memang sangat bertuah dan terima kasih
kepada pemilihan dan prosedur yang sangat ketat untuk memasuki pertandingan ini daripada pihak manajemen matmi. Okey. Dan bercakap tentang itu, Encik Romli, berapa peserta setakat ini? Tahun ini kita bawa 11 orang saja. Okay. Dari yang paling muda 8 tahun dan yang paling tua lebih daripada 50 tahun. Okay. Antara bakat-bakat yang mereka ada? Kita bawa daripada tarian, nyanyian, vokal, peragaan dan juga muzik. 4 kategori kita bawa tahun ini. Apa kelainan yang akan dibawa oleh tim Malaysia? Sebab tadi macam Datuk Dana kata ada 70 negara akan menyertai. So apa kelainan yang Malaysia akan bawa dalam W Copa 2023 kali ini? Kita selalunya pasukan Malaysia ni memang tiap-tiap tahun berlainan saja. Malah Hollywood memang minat tengok pasukan Malaysia kita because tiap-tiap tahun kita bawa something different. Tahun ini kita akan bawa tema Malaysia Truly Asia. Okay. Jadi kami akan macam masa opening ceremony kita akan buat persembahan Malaysia Truly Asia dan ini menjadikan satu tarikan bagi mereka. Macam tahun lepas umpamanya kita buat joget dan Fox News telah siarkan kita punya persembahan di TV mereka. Dan saya kira ini juga boleh jadi satu instrumen untuk mempromosikan Malaysia di serata dunia. Bagi pandangan Encik Romli pula bagaimana? Memang ini merupakan satu promosi untuk kita punya pelancongan Malaysia. Kalau dulu masa tahun 2005 kami pergi orang tak kenal di mana Malaysia. Sekarang kalau kami pergi memang Malaysia is a favorite kat sana. Di whole sekarang. Datuk Dania, saya suka tanya Datuk Dania ni. Tadi Datuk ada juga sebut dalam selection tu dia punya prosedur dia ketat. So macam mana Datuk menjadikan diri Datuk dalam 11 orang yang diterima tu menjadikan diri Datuk menonjol supaya diterima mewakili Malaysia dalam W Copa ni? Ya, terima kasih. Prosedur ni untuk saya last year. Okay. Kerana antara prosedurnya dia bukan antara 11 ni sebab dia berlainan-lainan genre. Okay. Jadi saya kena compete dengan a few other models dengan memperagakan dan untuk kategori modeling ini bukan saja melihat pada susuk tubuh atau kecantikan saja. Akan melihat kepada dari segi mental means that the intelligence of you, macam mana you carry yourself there. Apa yang kelainannya tadi yang macam Cik Romli kata, setiap kali bila the Malaysian team pergi ke mana-mana ke pesada dunia, bagi saya perlu menonjolkan the varieties. Antara perkaranya macam saya touch tadi ada sustainability dan saya juga adalah salah seorang director di KNKV Group for the International Affairs Corporate. Inilah dia kalau boleh saya sharekan. Di sana saya juga telah di brandingkan, sponsorkan untuk sportswear. Jika insyaAllah Cik Romli ke tahap sportswear itu, kerana sportswear ini juga dia akan melihat kepada di how exactly the fitness of yourself. Dia kelainan, dia berlainan. So that is where the kekuatan fizikal yang saya cakapkan. Jadi berada di sana juga bersama dengan Matmi Management, kami juga insyaAllah akan berpeluang untuk bertemu sebab kami dalam film production di mana KNKV tadi akan mengeluarkan filem yang terbaru Oyen. So di sana kita akan connect dengan the film industry, people like insyaAllah Paramount ke apa yang kita boleh buatkan. So we will do the best there. Industri modeling ni sebenarnya besar Datuk. Macam mana Datuk senang cerita yang membezakan kita dengan orang lain adalah how we think dan juga knowledge kita. Jadi macam mana Datuk mengimbangkan masa antara modeling dan juga add on knowledge dalam masa yang sama? Okay. For me, the modeling tu dia banyaklah kita panggil biasa physically. Kita walk and this and that. The knowledge yang saya pertimbangkan dan keserasiannya itu ada melalui di peragaan pakaian itu sendiri. Okay. So it will create the image and the identity to yourself. Dan katakanlah untuk kategori kita panggil tadi materials and the sports model, for example. Itu menunjukkan dari segi pakaian, the accessories, and you speak about it and how you model it on stage, number one. And then if you go back to the sports just now,
semua orang pakai sport, tetapi apa yang membuatkan you look hip and the trendy at this moment. So the research need to be done very very critically. Bukan saja you tengok, oh saya nak glamour begitu begini, tak. Because di sana, berkata Cik Romli, the judges and also the industry is like from the Hollywood. Daripada 70 orang, kita ni, saya ni humbly speaking, mungkin saya yang semut kecil lah. Tapi kalau saya boleh buat kelainan, kehebatan daripada first day, yang menarik bagi saya, kerana apa saya sangat teruja dan looking forward for it, ialah di bootcamp. Okey. Setiap kita panggil di pertandingan atau competition tu di pesada dunia ni, the world level have a different niche kan, different areas and genre. Tapi yang untuk the Wacopa, when you arrive there, you have the opportunity to, maksudnya masuk untuk cuba bahasa Inggeris ya, untuk opportunity involved in the bootcamp. Okay. Bootcamp tu adalah training. Kalau saya dalam kategori peragaan, so saya akan ditrain oleh salah satu modeling terkenal di dunia yang telah train beberapa model, antaranya few macam Tiara Banks and so on. And kalau katakan dalam Variety X, dia akan ada the Hollywood, the directors industry who actually train you for the 1 or 2 days, ya Cik Ramli ya? Yeah, so jadi kita akan, that's why I said the physically, mentally tu kena kuat. Kalau dia buat, dia tak ada kat sana, you dah dunia, tak adalah terhegeh-hegeh kan, nak tengok, macam ni, macam tak ada. Dia kena ikut dia secara style. Fast and sharp. Fast and sharp. Dan Cik Romli, semua 11 itu akan melalui bootcamp dia dan sebagainya. Ya. Okey. Jadi mereka sana bukan saja bertanding, jadi mereka belajar. Sampai sana nanti the first day tu kita akan ada bootcamp. Jadi bootcamp ni ini yang actually yang paling berharga, because yang mengajar ni semua penerbit atau pengarah yang termuka lah di Hollywood. Jadi experience tu memang berharga betul lah. Dan setiap kategori, setiap peragaan ataupun nyanyian ataupun tarian ada dan masa tu juga mereka akan tengok peserta-peserta ni dan mereka akan offer scholarship pula. Jadi siapa yang bagus tu dia akan offer straight away, dia akan offer scholarship untuk meneruskan pelajaran mereka di Hollywood. Jadi ini yang peluang tu, bukan saja bertanding, tapi peluang pengajaran ni dan networking. Ada 70 negara lebih kan, jadi you punya networking, contact dengan semua. So itulah, kalau you pergi situ, you balik mesti menyelah. Dah lain lah. Betul, bukan satu kejohanan tapi juga satu peluang untuk kita melatih dan juga mengasah bakat kita ke peringkat dunia. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Romli dan juga Datuk Dania atas kesudian berkongsi topik kita kejohanan seni persembahan dunia 2023. Kita dah sampai di penghujung rancangan Helena. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada anda atas kesudian bersama 1 jam dalam Apa Khabar Malaysia. Kita jumpa esok bersama rakan tugas yang lain. Saya Izzu Yusof dan saya Helena Pelawi. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.